Pada pagi Jumaat, 17 Mei 1979, Ahmad Basyah atau lebih dikenali dengan nama samarannya Ahmad Komando yang merupakan anggota grup gerak khas melakukan penerjunan bebas setinggi 3.660 meter di Kem Kluang, Johor. Sebelum itu, dia telah melakukan kira-kira 500 penerjunan selama berkhidmat dengan pasukan JJK. Bersama 3 lagi rakannya, mereka berpegangan tangan melayang-layang seperti burung membelah angkasa selepas terjun dari pesawat. Sebaik tiba pada ketinggian 4.000 kaki, mereka berempat mula berpisah. Ketika itulah mereka membuka payung terjun masing-masing. Tiba-tiba ada sesuatu yang tidak kena pada payung terjun Ahmad. Payung terjunnya yang mempunyai 7 bucu tidak terbuka dengan baik. 3 daripada bucunya tidak terkembang dan melilit keseluruhan payungnya. Tubuh Ahmad mula berputar ligat, rendah dan semakin rendah, menyebabkan kepalanya pening akibat kelajuan terlalu deras. Bagi Ahmad, ketika itu hanya kematian yang menunggu di bawah. Sebagai persediaan menghadapi maut, dia berulang kali mengucap kalimah syahadah. Selepas mengucap syahadah, Ahmad berdoa, "Ya Allah, kalau anakku yang masih dalam kandungan ibunya ingin melihat wajahku, kau selamatkan nyawaku." Ketika itu istrinya sedang sarap menantikan saat kelahiran anak keduanya. Beberapa detik kemudian, Ahmad terhempas di jalan tar di dalam kem tersebut. Dia segera dibawa ke hospital. Walaupun kesakitan, tapi Ahmad tidak pengsan. Sebaliknya masih boleh mendengar kata-kata doktor yang berdiri di sebelahnya dan berkata, "Harapan tipis." Selepas menengguk segelas air, dia terus tidak sedarkan diri. Ahmad hanya tersedar semula sewaktu dimasukkan ke Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Setelah 4 hari di Hospital Sultanah Aminah, dia dipindahkan pula ke Hospital Kem Terendak, Melaka. Ahmad dirawat selama 20 hari di hospital itu sebelum dipindahkan pula ke Hospital Besar Kuala Lumpur. Di sinilah pembedahan dilakukan bagi memasukkan besi di belakangnya. Di sinilah Ahmad mengetahui daripada doktor yang merawatnya bahawa pangkal paha kiri dan tulang belakangnya patah teruk. Doktor memberitahu Ahmad dia akan lumpuh dari bahagian pinggang ke bawah. Dalam pembedahan itu, tulang belakang Ahmad dimasukkan besi kira-kira 3 cm. Setelah selesai rawatan, Ahmad lumpuh dan terpaksa menggunakan kerusi roda untuk membuang air besar dan kecil. Sejenis alat saluran tiup digunakan. Kata doktor, Ahmad akan kehilangan daya kelakiannya. Ahmad yang ketika itu berusia 33 tahun menerangkan kepada isterinya keadaan sebenar dan sanggup melepaskan isterinya itu. Bagaimanapun isterinya Nurlia, 20, enggan berpisah. Sebaliknya sanggup mengharungi kehidupan susah dan senang bersama Ahmad walau apapun yang terjadi. Sungguh pun doktor memberitahu dia disahkan lumpuh dan tidak ada harapan untuk pulih. Ahmad tidak putus asa. Dia menggunakan pelbagai cara tradisional dan moden bagi memulihkan dirinya. Di mana sahaja terdengar ada orang pandai mengurut, dia akan pergi. Dalam dia berusaha itu juga, Ahmad mendapat ilham untuk memulihkan semula kecederaan yang dialaminya. Ketika itu bagai ada satu suara yang menyuruhnya, "Ahmad Basyah, engkau buat begini ya. Tanam dalam pasir, duduk tepi pantai, biar ombak pukul belakang." Suara itu terngiang-ngiang, menyuruhnya melakukan sesuatu. Berpegang kepada prinsip di dalam komando bahawa tiada yang tidak boleh dilakukan dalam dunia ini, Ahmad meminta isterinya supaya membawa dia ke pantai. Tiba di pantai, dia mengorek pasir lantas menanam tubuhnya sehingga ke paras leher. Baham panas pasir seolah-olah membakar urat saraf seluruh anggotanya. Selepas menanam tubuh dalam pasir, dia kemudiannya berenang dan menyelam. Orang lain yang melihat perlakuannya itu berkata, "Tengok komando gila itu." Dia melakukannya setiap hari selama 1 jam untuk tempoh sebulan. Bagi memudahkannya berulang-alik dari tempat kerja ke rumahnya di Kampung Pasir Panjang di Sekincan, Selangor, Ahmad dipindahkan ke unit simpanan tentera darat di Sabak Bernam. Di situlah Ahmad menjalankan tugas membuat kerja-kerja ringan. Apabila pulang ke kampungnya di Pasir Panjang, Sekincan, dia meneruskan amalan menanam badan di dalam pasir. Tetapi bila saja Ahmad keluar ke pantai menanamkan badan di dalam pasir, orang kampung akan berkata, "Hah, tengok, mat komando gila sudah keluar." Bagaimanapun dia tetap bersabar dengan cakap-cakap orang yang mencemuh perbuatannya. Sebaliknya terus berdoa,
sepanjang masa agar Tuhan memulihkan lumpuhnya dengan segera. Pada suatu pagi, Ahmad dilawati oleh ketuanya. Melihat kedatangan ketuanya itu, Ahmad terus bangun memberikan tabik hormat. Tanpa menyadari, dia sudah boleh berdiri tanpa bertongkat. Semua yang ada di situ terkejut besar. "Ahmad, awak sudah boleh berdiri. Tahniah," kata ketuanya. "Saya sendiri tidak sedar macam mana saya boleh melakukannya." Tidak lama kemudian, kaki saya berangsur pulih dan saya terus sedekahkan kerusi roda saya kepada rakan yang cacat. Saya terus berenang dan membuat kerja-kerja yang melanggar arahan dan nasihat doktor. Akhirnya dalam tempoh 8 bulan, saya pulih seperti sedia kala, kata Ahmad ketika menceritakan keadaan dirinya. Doktor sendiri terkejut dengan Ahmad yang berjaya memulihkan dirinya yang lumpuh. Lebih memeranjatkan, Ahmad selepas itu mampu menambah zuriat. Bukan 1, tetapi 5 orang anak. Saya merasa seperti mati hidup semula. Sukar untuk saya ceritakan bagaimana saya boleh sembuh semula. Ini semua kuasa Tuhan. Saya bersyukur kerana masih sihat, dapat anak dan boleh hidup tanpa bertongkat seperti orang lain, jelas Ahmad. Ketika ditemu ramah untuk artikel ini, Ahmad Komando waktu itu sudah bersara. Namun dia tetap mencintai dunia komando yang telah menjadikannya seorang yang tabah dan tidak takut mati, melainkan apabila ajal sudah tiba. Ahmad Komando juga dikatakan kebal selepas dia pulih semula daripada lumpuh. Dia mampu melakukan perkara yang tidak mampu dilakukan manusia biasa. Sewaktu wartawan Mastika menemu ramahnya dahulu, Ahmad turut menunjukkan bagaimana belakang tubuhnya dibalin dat yang terbenam dalam daging badannya, tetapi dia sedikit pun tidak berasa sakit. Ahmad ketika itu turut menunjukkan aksi dengan berbaring di atas kepingan kaca yang tajam, berselerakkan dan berceracak. Tanpa ragu-ragu Ahmad menggolek-golekkan badannya. Belum sempat membayangkan belakangnya koyak rabak ditikam kepingan kaca. 4 keping batu bata diletakkan pula di atas dada Ahmad, dan dengan sekuat tenaga, tukul besi dihayunkan ke arah batu bata tersebut. Batu bata itu pecah berderai di atas tubuhnya. Ahmad bangun tersenyum sambil menyapu-nyapu debu akibat pecahan batu bata dan kaca-kaca yang melekat di belakang tubuhnya, tanpa mengalami sedikit pun kecederaan. Tidak cukup dengan itu, Ahmad menambah aksi lain. Dia berdiri tegak sementara seorang anak saudaranya memukul besi sepanjang kira-kira 2 meter ke arah bahunya. Pap! Hayunan besi keluli itu singgah di bahu kirinya. Ahmad tidak berganjak, tapi besi itu yang terbengkok. Aksi itu diulang lagi dengan besi lain. Kali ini besi itu dihayungkan ke tubuh Ahmad. Pun sama, besi itu bengkok. Sedikit kesan lebam kelihatan pada bahagian tubuh yang dipukul besi. Tetapi Ahmad langsung tidak berasa sakit, apatah lagi cedera. Bukan itu sahaja, Ahmad mampu menarik trak 3 tan, mengangkat besi 100 kg dan batu 80 kg. Malah membengkokkan 2 batang besi sebesar 2 cm sekaligus, cuma menggunakan giginya. Lebih ngilu pada yang melihat apabila Ahmad mampu mengunyah kaca gelas atau botol yang dipecahkan serta menelan 3 pisau pencukur sekaligus. Malah kakinya yang sebelum itu lumpuh sudah boleh menerajang dengan kuat sehingga mampu menghumbang jatuh tubuh seseorang jika ia berbuat demikian. Memang luar biasa kekuatan yang diperolehi Ahmad Komando. Bermula daripada jatuh payung terjun yang menyebabkan lumpuh. Dia menanam dirinya dengan pasti sehingga ditertawakan orang. Lalu dia sembuh sepenuhnya, bahkan mampu memperoleh kekuatan luar biasa berbanding manusia normal. Sekian.